A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah kita direzekikan lagi dengan nyawa, direzekikan lagi dengan kesihatan tubuh badan, direzekikan lagi dengan masa supaya kita boleh sambung sikit lagi mentelaah bersama-sama. Baca je pun. Baca bersama pagi-pagi ni sambungan daripada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj di mana kita tahu daripada ayat awal-awal tu 20 berapa? 25 dan 10 ayat macam tu lah, 1-2 muka je cerita pasal haji. Sebab kenapa surah ni diberi nama surah Al-Hajj. Bagaimana Sayyidina Ibrahim AS dengan Sayyidina Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan Kaabah. Apa dia doa mereka setelah membangun Kaabah? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, terimalah amalan kami ni ya Allah. Ya, terimalah. Apa dia amalan? Besar amalannya mendirikan Kaabah. Kemudian diarahkan untuk menyeru kepada orang ramai, bukan orang ramai saja dalam hadis tu, makhluk-makhluk pun diseru untuk menunaikan haji. Maka tunduk semua benda, termasuklah gunung ganang, semualah pokok batu pasir, macam mana tunduk tu Allahualam. Itu arahannya. Naik ke bukit yang dekat Safa Marwah tu, kat atas tu bukit apa? Lupa. Qubais, Jabal Qubais. Naik Sayyidina Ibrahim, naik ke Jabal Qubais, seru untuk mengejar seruan haji. Sebab susuk tubuh badan ni lah Sayyidina Ibrahim, anak dia Ismail dan juga isteri dia tu turun kaifiat untuk mengerjakan haji daripada dulu sampai sekarang. Orang kafir musyrik pun buat haji. Kaifiat yang berbeza lah. Kaifiat yang berbeza. Kita kaifiat yang disucikan, di mana kaifiat kita menurut kaifiat benar dipertontonkan oleh baginda Sayyidina Ibrahim dan keluarga. Gitu. Itu nama surah Al-Hajj. Semalam kita dah tengok bagaimana sifat pemaafnya Al-Ghafur, Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah saja amalan kita yang kita rasakan tak betul, minta ampunlah cepat-cepat. Dosa-dosa lah, senang gitu lah. Apa saja dosa kita buat, mintalah ampun cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Rasa buat salah dengan orang, minta maaf. Minta maaf Yana, saya suka kacau Yana. Itulah, minta maaf terus. Saya minta maaf terus lah Yana ni untuk 10 tahun ke datang. Kita kena minta maaf. Sebab apa? Kalau tak nanti, kalau Yana tak maafkan saya, sia-sia je. Bawa pahala yang bergunung ke akhirat sama banyak dengan perut saya ni. Aku orang kaya, tiba-tiba Yana kutip. Yana minta lagi. Tak cukup, Yana minta lagi. Tak cukup, Yana minta lagi. Tak cukup, Yana kaut, habis. Yana kata Cik Asri, tak habis lagi. Habis pula. Transfer pula dosa Yana ke saya. Na'udzubillah. Yana jangan buat macam tu gitulah keadaan kita ke akhirat besok. Tapi Allah Maha Pengampun. Dengan Allah minta ampun dulu. Bahkan na'udzubillah, katalah kita ada syirik. Katalah ada syirik. Syirik pelbagai. Kita dah belajar apa syirik. Katalah ada syirik. Pun minta ampun dengan Allah. Walaupun Allah kata Allah tak ampunkan dosa syirik. Begitu. Walaupun Allah kata Allah tak ampun dosa syirik, pun minta ampun dengan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bodohnya aku ketika ni. Aku begini. Nangislah kita depan Allah. Minta ampun. Walaupun dosa syirik. Apatah lagi dosa-dosa besar yang lain. Dosa besar lain tak ada masalah. Minta ampun. Hari ini kita akan jumpa satu hadis. Hadis ini sama dalam dua keadaan berbeza. Hadis ni mana dua orang membunuh sesama dia. Dalam satu hadis, saya tak tahu kita dah jumpa belum, di mana Rasulullah SAW kata dua-dua masuk neraka. Terkejut sahabat. Rasulullah, kenapa pula yang mati itu pun masuk neraka? Rasulullah cerita kenapa. Nanti kita sambung. Yang ni dalam kes ni, dua-dua masuk syurga. Kenapa pula dua-dua masuk syurga? Jadi Rasulullah bahkan tertawa lagi. Happy-nya Rasulullah mengatakan, yang membunuh masuk syurga, yang terbunuh pun masuk syurga. Dalam hadis lain, dua-dua masuk neraka. Nanti kita tengok apa cerita tu. Nanti insyaAllah hari ini kita sambung sikit
kita dapat sikit perkongsian berkenaan sebuah hadis menceritakan ahli fitrah. Siapa tu ahli fitrah? InsyaAllah kita kongsi sikit hari ni ya. Hari ni 65 sampai 72 ni masih lagi dalam bab peringatan. Masih lagi bab peringatan. Allah memperingatkan kepada hamba-hamba dia kebesaran dia. Ini dalam semalam dalam bab memaaf. Ini dalam bab menghidupkan dan mematikan. Macam tu ya. Wallahualam. Sambung. 65 sampai 72. Dan bersama forward link ni kepada ahli keluarga insya-Allah. Semoga kita dapat manfaat membaca bersama pagi-pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Inna Allaha bin nasi lara'ufur rahim. Wa huwa alladhi ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Innal insana lakafur. Likulli ummatin ja'alna mansakahum nasikuh. Fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in khadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis samai wal ardh. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm. Wa ma lizzalimina min nasir. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna billadzina yatluna 'alaihim ayatina. Qul afa unabbi'ukum bisyarrin min dzalikum annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Terjemahan. Tidakkah engkau memerhatikan bahawa Allah menundukkan bagimu, yakni manusia, apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda di langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu semula, yakni pada hari kebangkitan. Sesungguhnya manusia itu sangat kufur nikmat. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepatutnya mereka bantah-membantah dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantahmu, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu lakukan. Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Tidakkah engkau tahu bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yakni Luh Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah. Dan mereka menyembah selain Allah tanpa ada dasar yang jelas mengenainya. Dan mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak akan ada seorang pun penolong bagimu.
Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang jelas, nescaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah, yakni Muhammad, akan aku khabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, iaitu neraka. Allah telah mengancamnya, yakni neraka, kepada orang-orang kafir. Dan neraka itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Tafsir jalan lain. Wa huwal ladzi ahyaakum. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan dan menumbuh serta mengembangkan kamu. Tsumma yumitukum. Kemudian mematikan kamu apabila ajal atau batas umur kamu telah habis. Tsumma yuhyikum. Kemudian menghidupkan kamu lagi ketika hari berbangkit. Innal insan. Sesungguhnya orang yang musyrik itu. Lakafur. Benar-benar sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah. Disebabkan mereka tidak mahu mengesakannya. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat telah kami tetapkan manasik tertentu. Lafaz terakhir penggalan ini dapat dibaca mansakan dan minsakan yang artinya syariat. Hum nasikuh, yang mereka amalkan. Fala yunazi'unnak. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu kerana kamu membantah mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Firman-Nya, Tangguh tu sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita ambil satu je. Yang lain tu insya-Allah penerbit dah cover. Yang utama kat sini kita ambil ayat 70 je. Ayat 70, tidakkah engkau tahu bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab di Lauh Mahfuz. Kitab tu kat mana? Kitab tu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kalau siapa yang ada Ibnu Katsir, buka muka surat Allahumma salli ala Muhammad 560. Kalau yang online ni jilid 4. Jilid 4 Jilid 4 pada muka surat 103. Kalau kitab besar tu 560. Saya lupa kalau kitab printed tu versi berapa ni? Versi 3 ke 4 itulah. Wallahu a'lam. Pada ayat 70 ni Imam Ibnu Katsir dia syarahkan sedikit je, sedikit berkenaan apa makna Allah Maha mengetahui itu. Dalam sini Imam Ibnu Katsir beritahu Allah SWT mengkhabarkan tentang kesempurnaan ilmunya kepada para makhluk dan dia meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Meliputi ni maksud apa? Tak boleh nak bayang. Meliputi ni seolah-olah kalau macam Ustaz Razak tu dia suka bagi perbandingan ilmu tauhid ni kita dengan Allah ni nak rasa macam mana ni. Tasawuf pun sama juga, sifat ihsan tu macam mana kita nak rasa Allah tu ada bersama kita, termasuk bersama tu apa? Macam ikan dalam laut lah. Macam ikan dalam laut. Ikan tu sedar tak ada air keliling dia. Dia tak sedar pun. Ya? Dia berenang, dia buat kerja dia. Macam kita lah, kita dengan udara ni. Kita mikir lah, nak tarik nafas. 20 minit sekali, nak tarik nafas semua ada? Dah. Cuba kalau tarik udara, baru kita sedar tak ada. Begitulah dengan Allah. Kita tak sedar pun Allah Maha meliputi kita. Hanya apabila kita tinggalkan Allah, Allah tak terjejah sikit pun kita tinggalkan dia. Ataupun bila Allah duga kita sikit, baru kita rasa yang ada ni Tuhan yang membuat dugaan-dugaan ni kepada kita. Jadi Allah dia Maha meliputi apa ada di langit dan di bumi. Semua benda yang berlaku tu tak ada satu pun yang berlaku, tak ada satu pun kejadian makhluk ni Allah tak tahu. Sebiji zarah sekalipun dalam kitab Ibnu Katsir ni. Walaupun sebiji zarah ataupun yang lebih besar dari itu, lebih kecil dari itu, wallahu a'lam, semua benda lah. Tak jatuh pun daun kat dalam hutan tebal tu melainkan atas pengetahuan dengan izin Allah juga. Sebab apa? Dalam sebuah hadis yang nak menceritakan berkenaan dengan Lauhul Mahfuz ni, sebagaimana dalam sebuah kitab dalam cantumkan dalam Sahih Muslim, riwayat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, anak Amru al-As, berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan pelbagai ketentuan makhluk 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa tahun? 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dengan bumi, Allah dah tentukan keadaan kita ni. Hidup, mati, rezekinya bila, jodohnya, apanya, baik celakanya, baik laharannya, tak celaka, baiknya dan sebagainya,
50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan hadis ini sambung, sedangkan arasnya berada di atas. Kita dah bincangkan berkenaan dengan kebesaran arash. Kebesaran malaikat-malaikat yang mendukung arash itu. Talinya apanya dan keadaannya berada di atas air. Tetapi bab mutasyabihat ni kita serahkanlah maksud air itu macam mana. Wallahu a'lam. Jadi kita ni dah ditentukan adat dan kadar kita sebagainya 50,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Manakala dalam hadis-hadis lain, yang ini riwayat Allahumma salli alaihi Muhammad. Ini kasih tak riwayatkan siapa, dia hanya mengatakan diriwayatkan oleh jemaah sahabat. Ini jumhur sahabat ramai lah ni. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, ini berkenaan dengan apakah makhluk yang pertama sekali dicipta. Awal satu yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Makhluk yang pertama diciptakan adalah qalam. Dia berfirman, Allah berfirman kepada qalam, catatlah. Al-qalam bertanya, apa yang harus aku catat? Allah berfirman, segala sesuatu yang terjadi. Maka Al-qalam pun mencatat apa saja sehingga pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Kita dapat satu ilmu, kejadian kita ni Allah dah tentukan 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan dunia. Lama tu, 50,000 tahun bukan 50,000 tahun dunia. Wallahu a'lam lah, tak payah masuklah perbincangan matematik tu. 50,000 tahun akhirat tu macam mana? 50,000 tahun dalam dunia langit tu macam mana? Wallahu lama. Kemudian kalam ialah makhluk pertama. Makhluk pertama ni kita tak bincang sangat, tapi orang yang nak mencari-cari benda dalam bab kejadian makhluk ni, ada juga perbalahan kat sini, iaitu ada mengatakan apa dia makhluk pertama. Ada yang kata qalam, jumhur mengatakan qalam, manakala ada kaum kecil-kecil mengatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni kena belajar sungguh-sungguh supaya kita pegang apa yang selamat, bukan pegang apa yang sesat. Cakap nampak mudah, Nur Muhammad, cahaya Muhammad, tapi ada pegangan yang agak keterlaluan boleh menyebabkan sesat tauhid. Wallahu a'lam. Itu bab tauhid, kita ambil bab lain ya. Nah, kita sambung tafsir Ibnu Katsir, bab kebesaran Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tafsir Ibnu Katsir. Firman-Nya, dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali, yakni pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Ayat ini sama makna dengan firman-Nya yang lain, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Firman-Nya yang lain, katakanlah Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Surah Al-Jasiyah ayat 26. Dan firman-Nya pula, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Surah Ghafir ayat 11. Sehingga makna susunan kalimatnya adalah, mengapa kamu menjadikan sekutu bagi Allah dan kamu beribadah kepada selainnya? Padahal Dia adalah yang esa dalam penciptaan, memberikan rezeki dan mengatur, iaitu semua urusan. Dialah yang telah menghidupkan kamu. Dia menciptakan kamu yang sebelumnya kamu tiada. Kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali, yakni pada hari kebangkitan, iaitu pada hari kiamat. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat, iaitu membangkang. Riyadhus Salihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap 2 orang yang satu membunuh yang lainnya. Akan tetapi kedua-duanya, iaitu yang membunuh dan terbunuh, sama-sama masuk syurga. Yang satu berperang di jalan Allah hingga terbunuh. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya itu. Lalu dia pun berperang hingga mati syahid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran di antaranya yang pertama, wajib taubat daripada perbuatan dosa sebesar apapun dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam akan menghapus dosa kekafiran yang telah lalu. Begitu pula taubat akan menghapus dosa besar yang telah lalu. Ini bab taubat ya. Dalam hadis ni penekanan ni bab taubat. Walaupun yang membunuh tu telah berdosa besar,
Tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kiranya Allah terima taubat dia. Dalam kes ni memang terimalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, gembira. Dua-dua masuk syurga. Dalam hadis satu lagi tu, yang membunuh dan yang terbunuh tu dua-dua masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Kenapa? Sebab niat dia. Niat dia bukan ikhlas kerana Allah. Lain niat dia. Niat dia nak balas, memang sengaja nak bunuh seolah masing-masing tu memang nak berbunuh-bunuh atas satu sama lain, bukan di atas sebab jalan Allah. Sebab tu pada kes tu dua-dua masuk neraka. Tapi kes ni dua-dua masuk syurga. Satu terbunuh di jalan jihad fi sabilillah. Berterbanganlah dia, roh dia dalam syurga dibawa oleh burung-burung warna hijau tu. Ada yang terbang atas air, ada terbang bawah arasy, ada yang bersangkut di bawah lampu-lampu di bawah arasy. Wallahu a'lam. Bermaksud tu wallahu a'lam. Hadis cerita begitu kan. Manakala seorang lagi tu dia bertaubat. Atas asbab taubat dia tu diampunkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Kata kunci kita tadi itulah dia, taubat. Sambung bab semalam al-ghafur tu bertaubat. Taubat tu masa bila? Sama-sama. Time kita buat dosa, terasa berdosa kita pada suami, terasa berdosa kita pada ibu dan ayah kita, terasa berdosa kita pada sahabat, terasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Dosa macam mana kita dah jumpa dah sebelum ni. Buat dosa tu apa? Kita malu. Dosa ni senang kita tahu. Kita tahu dosa tu. Sebab kita malu. Kita takut orang tahu. Kita terasa tak sedap. Itu dosa lah tu. Tak payah tengok takrifan syarak lah. Kita ulama' dah bagi tahu kita begitu kan. Bila ada elemen macam tu, dosa lah tu. Taubat lah. Dengan Allah taubat lah. Terus on the spot. Wallahu alam. Kita ambil sikit lagi hadis Nabawi dan kemudian kita tengok berkenaan dengan ahli fitrah. Hadis Nabawi daripada Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Baginda bersabda, wahai sekalian manusia, takutlah kamu terhadap syirik kerana dia lebih halus daripada langkah semut. Kemudian seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus menghindarinya sementara dia lebih halus daripada langkah semut? Maka baginda menjawab, berdoalah dengan membaca, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami mengetahuinya dan kami meminta ampun kepadamu terhadap apa yang kami tidak ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Kita biasa baca ni masa dalam maksurat. Ataupun bawa dalam doa masing-masing pun tak ada masalah. Hadis Qudsi daripada Aswad bin Sari', sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada 4 jenis orang pada hari kiamat nanti. Seorang lelaki tuli yang tidak mendengar apapun, seorang lelaki bodoh, seorang lelaki yang pelupa, dan seorang lelaki yang mati dalam masa-masa tiadanya Nabi, iaitu ajaran agama atau risalah kenabian, tidak sempat menjumpai dirinya. Orang tuli menyampaikan alasannya, wahai Rabbku, telah datang Islam, hanya aku tidak mendengar apapun tentang hal itu. Orang yang bodoh pula beralasan, wahai Rabbku, Islam telah datang dan anak-anak melempariku dengan kotoran unta. Yang pelupa berkata, wahai Rabbku, telah datang Islam, hanya aku tidak dapat berfikir sama sekali. Orang yang mati dalam masa-masa tiada turunnya Nabi berkata, wahai Rabbku, para utusanmu tidak mendatangiku dan mengambil janji orang-orang untuk taat kepadanya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikatnya untuk mengatakan, masuklah kamu ke dalam neraka. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah mereka memasuki api tersebut, nescaya api tersebut akan menjadi dingin dan menyelamatkan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Boleh refer kepada penjelasan dalam Al-Kahfi nombor 72. Al-Afkar nombor 72, pejabat mufti wilayah persekutuan berkenaan dengan kedudukan ahli fitrah. Dalam ini hadis berkenaan dengan kedudukan kanak-kanak yang bukan Islam sebelum baligh. Ada dalam penjelasan tu di bawah hadis ni. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban. Hadis tu 4 golongan. 4 golongan ni tak mungkin dia boleh cerdik. Maksud dia terlepaslah dia tu kata fitrah tu. Fitrah tu apa dia? Sekarang ni payah nak jumpa golongan fitrah sebab syiar Islam datang ke segelenap ke kawasan kan. Syiar Islam tu datang, internetnya apanya.
Melainkan zaman sekarang ni ada tak lagi ahli fitrah? Ulama-ulama bincang mungkin ada tu kat Amazon tu. Ada banyak kampung-kampung yang memang dah puluhan tahun dan seumur hidup mereka memang tak bercampur dengan orang luar. Cut off. Beberapa negara yang berkongsi lembah Amazon tu, dia dah decide semua kawasan-kawasan orang-orang asli yang tertentu ni memang orang luar tak boleh masuk. Dia hanya sebab melalui tengok perkampungan tu berkembang tak dan sebagainya, tengok kubur pakai drone je, pakai helikopter, pakai kapal terbang, tak pergi langsung. Itu mungkin itulah golongan fitrah kalau nak ada zaman sekarang. Jadi dalam hadis ni ada 4 golongan fitrah. Orang yang tuli ni pekak bisu lah. Pekak bisu. 2, orang yang memang Allah bagi dia lembab, bodoh betul. Dia ni OKU lah. OKU betul-betul dalam keadaan lemah betul dia punya pemikiran dia. Bukan sikit-sikit. Dia tak faham langsung konsep tauhid, dia tak faham. Kemudian orang tua yang nyanyuk. Mungkin dia Islam datang pada dia masa dia dah tua sangat. Dan yang akhirnya memang dia tak pernah dapat seruan Islam tu. Mati dalam keadaan fatrah. Masing-masing pun berdebat dengan Allah SWT. Di hujung tu diutuskan kepada mereka seorang rasul. Dalam hadis ni yang penerbit pilih daripada riwayat Ahmad tu, Allahumma salli ala Muhammad. Allah mengutuskan para malaikat. Dalam jalur hadis lain, kalau kumpul antara Imam Ahmad, Tabrani dan Hibban, seorang rasul. Apa maksud rasul ke malaikat tu tak tahulah. Maksudnya Allah utuskan seorang lah pergi jumpa geng-geng ni. Dia kata perintahkan mereka agar masuk api neraka. Atas sebab tu ulama bincang. Tapi di hujung tu beliau, yakni Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalamnya, nescaya mereka akan merasakan dingin dan selamat. Seolah-olah perintah 4 golongan ni, fitrah, ahli fatrah ni masuk neraka, tapi neraka menjadi dingin dan selamat buat dia. Dan daripada hadis-hadis lain, ayat Quran lain, ulama bincang-bincang, maka timbullah sedikit khilaf berkenaan dengan macam mana akan dilakukan orang-orang fitrah. Jumhur ulama, saya baca rumus saya. Jumhur tu mengatakan, ini antaranya Imam Nawawi, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain, kata tu masuk syurga. Kanak-kanak dan ahli fitrah ni dia masuk syurga terus. Kemudian ada pandangan lain dibawa oleh Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Qayyim, dia kata akan ada penyaksian besok. Macam mana? Mungkin penyaksian tauhid dan sebagainya, wallahu alam, barulah masuk ke dalam syurga. Ada mengatakan ahli fatrah ni kanak-kanak yang belum mati sebelum akhir balik, dia akan menjadi penghuni syurga tapi pembantu kepada ahli syurga. Ada juga ulama terus mengatakan serah pada Allah SWT. Sebab ada ayat Quran mengatakan, ada hadis mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya berkenaan dengan keturunan orang musyrikin. Macam mana tok nenek kami dulu dia tak pernah dapat seruan. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kan panjang, 5 ke 600 tahun. Jadi baginda menjawab, Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Allahumma a'lam bima kanu dhamin. Begitulah. Jadi kita serahlah kepada Allah. Wallahu a'lam. Taklah penting sangat untuk kita faham dengan detail apa dia ahli fatrah ni dan macam mana kejadian dia, tak payah nak balah apa semua. Sekadar ilmu je lah bila kita jumpa Pak ni. Pokok nanti ada sahabat kita masuk Islam yang dia dah ada kematian anak sebelum anak dia sempat masuk Islam, anak dia belum akhir balik, macam mana? Inilah jawapan dia. Sangkaan yang paling besar ialah masuk syurga. Tak ada isu lagi dah. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita tengok muka akhir surah Al-Hajj. Bab perintah menunaikan zakat, satu syariat yang besar pada kita. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.